Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Firman Allah Ta'ala, Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Al-Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami telah berkati di kelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya akan ayat-ayat kami, yang itu tanda-tanda ketuhanan, kekuasaan, kebesaran, keagungan kami. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bersempena umat Islam seluruh dunia menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun para ulama khilaf dan menentukan tahun dan bulan berlakunya Isra dan Mi'raj, namun mereka tetap wajib beriman. Seluruh umat Islam wajib beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang penting daripadanya bukan tarikh berlakunya, tetapi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi menambahkan iman orang-orang yang beriman, bukan sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan peristiwa ini, yaitu peristiwa perjalanan di waktu malam. Hanya satu malam sahaja daripada Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah sehingga Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, mengikut perjalanan unta selama sebulan. Kemudian naik ke langit sehingga mengatasi langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang tidak mampu diukur jarak jauh dan masanya oleh manusia. Namun dia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman dan seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang sama, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami jadikan perkara-perkara yang engkau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu malaikat menjadi ujian kepada manusia. Sejauh mana manusia percaya kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hikmah yang besar dimulakan ayat dengan subhana, yang bermaksud Maha suci Tuhan. Kita memuji Allah Tuhan yang Maha suci daripada sama dengan makhluk.
yang tidak ada sifat kekurangan sekali. Tak boleh banding Allah Ta'ala dengan makhluk. Melihat Allah Ta'ala tak sama melihat kita. Mendengar Allah Ta'ala tak sama dengan mendengar kita. Dan seluruh makhluk. Begitulah Allah menjalankan Nabi Muhammad dalam Isra' dan Mi'raj. Tidak boleh dibanding dengan perjalanan manusia dan ala-ala manusia. Kerana itu semua adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Dilakukan peristiwa ini untuk menambahkan keyakinan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam. Paling menarik, dilakukan selepas Nabi menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Berlaku kematian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang mendukung perjuangan dengan harta dan jiwa raga. Wanita yang pertama beriman. Meninggalnya Abu Talib, bapa saudara yang melindunginya, yang disegani oleh penduduk Mekah. Meningkatkan dakwah pergi ke Taif, di luar Mekah. Direjam dengan batu sehingga berdarah jasadnya. Pulang ke Mekah, mendapat perlindungan Mut'im bin Adi, seorang bukan Islam yang berperi kemanusiaan. Namun Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dengan khawatir dengan agama Islam yang dibawa untuk seluruh manusia. Kalau manusia menganggap suatu perkara yang mustahil untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, Rasul yang diutus ini Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia, berbeza dengan Rasul-Rasul yang sebelum daripadanya, untuk kaum bangsanya sahaja, zamannya sahaja, negerinya sahaja. Tapi Rasul akhir zaman ini diutuskan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Bagaimana sejak awal dia tentang begitu hebat di kampung halaman tanah airnya sendiri, oleh keluarganya sendiri, bangsanya sendiri. Tentangan sangat dahsyat. Bagaimana dakwah nak sampai ke seluruh pelosok dunia? Mereka awal sudah mendapat tentangan yang begitu rupa. Allah menunjukkan kebesarannya dengan menjemput Nabi SAW menjadi tetamu, menjadi dhaifnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Menjadi tetamu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau jadi tamu kerajaan akan dibawa melawat bilik gerakan negara. Dilihat kehebatan kerajaan mengadakan projek-projek perancangan di seluruh jajahan takluknya. Pada malam Isra' dan Mi'raj itu Nabi kita bawa bukan dalam bilik gerakan yang sempit. Dibawa melawat melihat alam yang luas, alam langit dan bumi, alam dunia dan akhirat, alam nyata dan gaib, alam manusia sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, sehingga jin yang paling akhir dimatikan oleh Allah, ditunjukkan dalam Isra' dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh tak mungkin diukur oleh akal manusia, oleh alat-alat manusia. Jarak antara bumi dengan bintang cakrawala ada memakan masa perjalanan triliun tahun kelajuan cahaya. Tahun kelajuan cahaya. Ini langit ketujuh Sidratul Muntaha, di atas lagi daripada itu. Dilakukan pada malam Isra' dan Mi'raj hanya satu malam saja. Ditunjuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala
Ditemukan dengan nabi-nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Ditemu dengan orang-orang yang saleh dalam syurga. Ditemukan orang-orang yang jahat dalam neraka. Ditunjukkan semuanya. Alam yang sangat luas, yang sangat lama, hanya satu malam saja. Menjadi tetamu Allah untuk menyatakan bahawa dunia yang kamu hadap ini sangat kecil. Habuk yang halus di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Islam yang kamu bawa ini adalah cahaya Allah. Tak ada siapa yang boleh melawan Allah Ta'ala. Lihat saja matahari dan bulan. Tak ada kuasa dunia yang boleh menghalang perjalanan matahari dan bulan. Musim-musim dalam dunia ini, tak ada kuasa dunia yang besar yang boleh menghalang, mengubah musim dunia. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala secara langsung. Kuasa kita hanyalah sedikit saja diberi oleh Allah Ta'ala. Jangan takut halangan-halangan manusia. Maka dibawa malam itu untuk melihat kebesaran Allah. Jangan takut, jangan bimbang menghadapi cabaran-cabaran dan perjalanan perjuangan Islam. Dibawa melawat ke Baitul Maqdis, bersemayam jemaah dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita SAW jadi imam sembahyang, menunjukkan semua nabi menghadap ke Tuhan yang satu. Sembahyang rukuk dan sujud, sembahyang yang dia ada itu bukan sembahyang nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Menunjukkan kesatuan agama, iaitu Islam. Walaupun syariat berbeza, kerana berbeza situasi, realiti zaman dan masa. Tetapi asas rukun iman dan Islam sama saja daripada Allah Ta'ala, dan perkara tak mungkin dipindu oleh manusia. Yang diberi akal dan kebijaksanaan. Petunjuk yang dinamakan Islam, rahmat Allah kepada manusia hendaklah dibawa kepada seluruh manusia. Maka Nabi akan menghadapi cabaran-cabaran. Walaupun Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia, Islam tidak mati dengan wafatnya Nabi. Wajib umat dia menyampaikan Islam ke seluruh pelosok dunia. Cabaran yang mengganggu perjalanan Nabi malam itu, seruan Yahudi, seruan Nasrani, dan lain-lain, hawa nafsu dunia dan sebagainya, adalah cabaran yang akan dihadapi oleh umatnya sehingga hari kiamat. Kita menyaksikan bagaimana Islam ini menghadapi musuh yang banyak mengelilingi Islam. Semua menentang Islam, semua kalangan melawan Islam. Kita menyaksikan kemenangan Islam di zaman Nabi SAW melalui sejarah yang dipaparkan. Zaman Khulafa' Rasyidin, dalam masa tidak sampai satu abad, Islam telah berjaya menguasai sebahagian benua Asia, sebahagian benua Afrika, selatan Eropah. Dan selepasnya pemerintahan kuasa besar Islam dijatuhkan. Kita saksikan cahaya Islam tak boleh dipadam. Walaupun pemerintah Islam dijatuhkan oleh kuasa-kuasa penjajah, tanah air umat Islam dijajah, dipecah, diratah, diangkut hasil bumi, diperhambakan umat Islam yang dijajah itu, diganyang habis-habisan. Tetapi mereka tak mampu memadam cahaya agama Islam. Perkembangan Islam berlaku dengan pesat di seluruh pelosok dunia pada hari ini. Orang menerima Islam dengan senang dan tenang. Walaupun mereka sekat senjata dengan senjata, gagal. Walaupun orang Islam lemah, mereka sekat dengan media yang terkini melalui diayah Islamofobia, menakutkan manusia dengan Islam, memomokkan Islam dengan gelaran-gelaran yang menakutkan, menyebabkan ramai kalangan cerdik pandai mengkaji Islam dari sumbernya yang asal, dari Quran
dari hadis yang sahih, penulisan ulama-ulama Islam yang benar, bukan melalui orientalis yang bohong nak mempersenahkan Islam. Bila kaji Islam dari sumber yang sebenar, mereka bertemu dengan kebenaran yang sebenar daripada Allah SWT, menembusi hati-hati mereka. Dengan sebab itu terdapat kalangan pemikir-pemikir barat yang bermusuh dengan Islam ni mengatakan Islam lebih bahaya daripada komunis, lebih bahaya daripada segala musuh yang mereka anggap musuh itu. Kerana kata mereka Islam kalau dibaca, kalau dikaji akan menembusi hati-hati manusia. Ini kehebatan Islam. Masalah Islam adalah benar, malah mereka tidak mahu menerima kebenaran, mereka degil. Sepatutnya dalam suasana dunia yang mencabar hari ini, kegagalan ideologi Yahudi Kristian, ahli falsafah barat yang mencipta berbagai ajaran, meminda agama asal Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wasallam, telah gagal menyelesaikan masalah manusia, masalah kemanusiaan, masalah moral, masalah ekonomi, masalah politik. Mereka cipta sendiri, tak mau ikut petunjuk yang ada dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam kitab Quran, kitab mukjizat ilmu. Mereka degil. Di abad yang lalu kita saksikan kegagalan komunisme. Kuasa besar yang mendukung komunis runtuh. Mereka terpaksa mengubah ideologi mereka. Hari ini kita melihat merudumnya liberal kapitalisme. Di samping agama-agama yang dianut oleh barat, yang dianggap bertamadun dan maju itu, tinggal gereja. Penghuninya makin berkurangan. Yang datang bawa ke negeri kita ni, ajaran itu tak laku di negara mereka sendiri, bawa ke sini. Malangnya kita tak kaji, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Sekiranya kita mencari kebenaran itu, yakin dan percayalah akan bertemu kebenaran daripada Islam. Seperti janji oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang bersungguh perjalanan kami tunjukkan kepada ini jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang baik, yang berlaku baik. Bagi umat Islam, bila kita tahu kehebatan Islam ini, maka kita yakin bersama dengan Islam. Bukan saja kita percaya, beramal dengan Islam, kita dukung Islam, tinggikan Islam sungguh-sungguh. Tegakkan Islam bukan saja memerintah dalam diri kita, keluarga kita, termasuk memerintah negara kita dengan petunjuk Allah SWT. Hanya Islam boleh menyelesaikan semua masalah kita. Percayalah, segala gejala buruk yang berlaku dalam dunia hari ini, runtuhnya akhlak, runtuhnya ekonomi, khianatnya politik, tersebarnya berbagai-bagai penyakit, wabak yang melanda manusia pada hari ini, puncanya kerana tak ikut halal dan haram yang ditunjuk oleh Islam. Tak terima petunjuk Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarja'un. Surah Ar-Rum. Telah zahir keburukan di darat dan di laut dengan sebab kerja tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian perbuatan mereka. Mudah mereka balik sedar dan isah kepada Allah. Kita menyaksikan mereka yang tamak dalam politik menyebabkan rakyat menderita, lupa kepada dosa pahala yang ditunjuk oleh Islam. Tamak dalam bidang ekonomi, macam-macam teori, cari harta melampau, bukan saja merosakkan manusia, merosakkan alam sekitar, mempertahankan diri, mencipta alat-alat senjata yang canggih, mencipta senjata yang canggih, buat ujian nuklear, macam-macam ujian, menyebabkan muka bumi jadi rosak, rosaknya cuaca.
mencipta alat-alat untuk perubatan. Sebenarnya Islam sudah tunjuk semua ini, semua kemajuan ini melalui tamadun Islam. Tamadun yang mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Bila orang barat ambil tamadun Islam, mereka tinggalkan Islam itu. Petunjuk Islam tak dipakai, halal haram tak dipakai. Ambil tamadun kemajuannya sahaja. Akhirnya maju tersungkur pada hari ini. Tersungkur merosakkan diri mereka sendiri. Mencipta obat-obat yang melampau, kesenangan yang melampau, kemudahan melampau, mengikut hawa nafsu, terjerumus dengan berbagai-bagai penyakit. Dengan sebab itu kita sedar dan insaf. Balik kepada Allah Ta'ala, bukan dengan cara kita serah diri kepada Allah Ta'ala. Ada orang tu menganggap balik kepada Allah Ta'ala ini serah diri kepada Allah Ta'ala. Tak ada usaha dan tak ada ikhtiar, bertawakal pada Allah. Itu satu anggapan yang salah. Makna serah diri kepada Allah Ta'ala, mengikut petunjuk Allah Ta'ala, ajaran Allah Ta'ala, halal dan haram Allah Ta'ala, gunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Usaha dan ikhtiar, buat kajian, buat penyelidikan dalam semua perkara. Di mana akal Tuhan beri adalah nikmat, harta Tuhan beri adalah nikmat, tenaga Tuhan beri adalah nikmat. Gunakan nikmat ini, menandakan syukur kepada Allah Ta'ala dengan berikhtiar, memakmurkan bumi, menyelesaikan masalah, mengubah penyakit dan seumpamanya. Pada serah pada Allah Ta'ala, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, itu bukan hamba Allah Ta'ala. Nak jadi Allah hamba kita, bukan kita hamba Allah Ta'ala, Allah hamba kita. Kalau kita hamba Allah Ta'ala, kita mesti mengabdikan diri kepada Allah. Gunakan bahan-bahan yang ada di bumi ini, buat kajian dengan akal yang Tuhan beri, petunjuk Allah Ta'ala, baru kita hamba Allah Ta'ala. Kalau duduk saja-saja serah pada Allah Ta'ala lah semua perkara, itu makna kita memperhambakan Allah Ta'ala, bukan kita hamba Allah Ta'ala. Satu kesalahan sangat besar berlaku di zaman Nabi SAW apabila seorang badui yang masuk Islam, yang tak faham Islam, faham cara badui, faham cara bodoh, bawa unta, menunggang unta, lalu dilepasnya unta, tak diikat, bertawakal pada Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala. Kemudian dia masuk dalam masjid. Bila keluar unta dia tak ada lah, lari masuk dalam kebun orang. Dia cari unta, orang tanya dia, awak tak tambak tak? Dia kata serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga unta dia pula, Allah Ta'ala jadi gembala unta dia. Itu salah. Ikat unta tu, barulah bertawakal pada Allah Ta'ala. Itulah Islam mengajar kita. Islam ni sangat hebat, sangat baik, tapi kita tak tahu menggunakan kehebatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Isra dan Mi'raj mengajar kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sangat hebat, di malam yang berjarah itu Allah Ta'ala wajibkan sembahyang 5 waktu. Satu ibadat yang tak boleh tinggal sekali-kali. Selagi ada akal tak boleh tinggal sembahyang. Ibadat yang lain boleh tinggal. Haji tak ada harta, tak wajib. Jalan tak aman, Tuhan maafkan tak pergi haji. Puasa kalau sakit boleh tinggal puasa, qada pula. Kalau tak qada, tak mampu qada, bayar kafarah. Tak ada harta, tak wajib zakat. Tapi sembahyang, selagi ada akal wajib sembahyang. Saya ada akal. Kalau tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, pakai fikir dengan akal, ingat pada sembahyang itu. Kalau tak mampu nak bergerak, tapi akal masih ada. Wudu, mandi wajib. Tak ada air, dia benar akan bertayamum, ganti daripada wudu, ganti daripada mandi. Kalau tak ada semua, ada ulama mengatakan sa'idan tayyibah, semua yang ada di bumi boleh tayamum. Ada ulama kata begitu, kalau tak ada debu pun. Ini kemudahan. Semayang tak boleh tinggal sekali-kali. Ibadat semayang. Kerana semayang ni hubungan langsung kita dengan Allah Ta'ala.
kita bercakap dengan Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala dengan doa, bacaan yang diajar oleh Nabi kita tiap-tiap ibadat sembahyang itu. Kita berbeza dengan umat yang lain. Kita menghadap Allah Ta'ala menghala ke arah kiblat. Bukan bermakna kita sembah kiblat tu, tidak. Kiblat tu jadi tanda untuk satukan hadap kita saja. Oleh kiblat tu diroboh, dibawa batunya dibina ke Malaysia ni, kita tak boleh hadap ke batu tu, mesti hadap ke tanah juga. Menunjukkan kita tak sembah batu, kita sembah Allah Ta'ala. Itu makna sembahyang kita sudah. Sembahyang ni ialah kontak kita dengan Allah secara langsung. Jadi hikmah yang besar Allah Ta'ala jadikan wajib sembahyang ni disuruh pada malam Isra' dan Mi'raj. Beza dengan ibadat-ibadat yang lain, diwahyukan di bumi. Sembahyang Tuhan jemput Nabi jadi zikr, menghadap di Sidratul Muntaha, tempat yang tak mampu ditembusi oleh malaikat Jibril. Itu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Di situ dia serahkan sembahyang 5 waktu, menandakan besarnya sembahyang pada kita ni. Kita kena sedar, sembahyang tak boleh tinggal. Kalau ada kepayahan, ada rukhsah, kita kena sedar. Contohnya hari ini, mengapa tak dibenarkan sembahyang jemaah, tak dibenarkan sembahyang jemaah? Itu kerana tersabarnya penyakit. Tersabarnya penyakit yang mudarat. Jaga nyawa adalah wajib. Wajib jaga nyawa kita dan wajib jaga nyawa orang lain. Jangan penyakit orang lain dapat ke kita, ataupun kita sebar penyakit kita pada orang lain. Itu haram, tak boleh. La darar wa la dirar. Tak dibenar. Tak sembahyang jemaah, tak sembahyang jemaah, rukhsah. Rukhsah. Ada musuh di tengah jalan nak pergi ke masjid, ada rimah tengah jalan nak pergi masjid, tak wajib dah sembahyang jemaah kerana ada rimah tengah jalan. Rimah ni kita nampak, kumang kita tak nampak, tapi kita percaya melalui berita yang diketahui oleh mereka yang mahir dalam ilmu tu, yang kita percaya seluruh dunia, tak boleh menipu. Bukan saja pakar orang Islam, pakar orang bukan Islam yang boleh kita percaya, kita terima. Bila bahaya, Tuhan beri rukhsah. Ini nak rukhsah. Rukhsah bila ada halangan, kita kena buat sembahyang di rumah. Tak sembahyang jemaah di masjid dalam tempoh penyakit itu tersebar. Ini adalah perintah agama. Ada orang degil juga, pergi masjid juga, itu tak ikut agama lah tu. Tak ikut agama. Agama kata kena sembahyang rumah bila ada mudarat. Kita dah ikut agama, nak terjun dalam mudarat itu. Contohnya, kalau masjid terbakar, ada api dalam masjid, nak tunggu dalam masjid, biar dengan masjid. Oh, tak begitu, lari. Lari tak boleh, pasal apa? Takut angu. Kerana nak jaga nyawa. Api kita nampak, kumang ni kita tak nampak, tapi dia beritahu. Dan mungkin bahaya lebih pada api lagi. Kalau api sekadar terbakar kita saja, tapi kumang ni merebak, buat balik ke rumah, kena anak isteri pula, kena keluarga pula. Pergi ke orang lain, kena orang lain pula, menyebabkan kita mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain. Bertambah lagi dosa dan salahnya. Dalam perkara ini kita kena faham. Jadi kita kena balik ke Islam. Isra' dan Mi'raj ni mengajar kita supaya kita balik ke Islam. Kita percaya Islam ni satu perkara yang sangat hebat daripada Allah Ta'ala, yang tak mati, tak padam cahaya Islam ni. Kalau kita bersama dengan Islam, selamat kita, tahu jalan, tak sesak kita, segala masalah boleh kita hadapi. Itu perkara yang penting tentang Isra' dan Mi'raj yang saya nak terang. Adapun cerita-cerita perjalanan tu dah banyak orang lain cerita. Saya sebut hal yang lain, yang berkait dengannya untuk jadi pengajaran kepada kita. Cukup sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد الرحمة المهدأة والنعمة المسداة وعلى أهله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan jangan kamu mengira mereka yang mati pada jalan Allah, menunaikan perintah Allah, menegakkan agama Allah, mereka itu mati sebagaimana zahirnya. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan demi sesungguhnya, kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan nyawa, buah-buahan yang tidak menjadi ataupun hilang, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibat, bala bencana, ujian, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat-ayat ini adalah anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kepada Islam, percaya pada balasan Allah, dosa dan pahala. Semua amalan yang dibuat mengikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, menguji keimanan kita. Setelah itu Allah Ta'ala uji dengan berbagai musibah dalam perjalanan hidup kita ini. Ketika menegakkan agama Allah dan menunaikan perintah Allah, dalam keadaan beriman, bersabar, bersalat, tak putus hubungan dengan Allah Ta'ala, mendirikan salat. Salah satu daripadanya, berdoa, menyerah pada Allah. Mereka yang seperti ini, kalau mati dalam menghadapi ujian dalam perjalanan hidup itu, disebut mati syahid. Mati yang disaksikan mendapat kelebihan oleh Allah Ta'ala. Para ulama membahagikan syahid ini pada tiga. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat sahaja, dan syahid dunia sahaja. Syahid dunia akhirat ialah orang yang mati dalam peperangan, menentang musuh-musuh yang menceroboh agama Islam, tanah air Islam dan orang Islam, ataupun melindungi orang Islam, melindungi keselamatan mereka. Dia mati dan menjalankan tugas itu.
Kalau mati di medan perang disebut syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dengan makna mayat dia tak boleh dimandi. Dikapan dengan darah. Mazhab Syafi'i tak disembahyangkan. Ada mazhab disembahyangkan. Ditanam begitu sahaja. Kerana darah dia menjadi saksi. Makna urusan dunia, urusan orang yang mati syahid. Tak dimandi. Mayat dia, sebagaimana orang lain. Tak disembahyang dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain, ada mazhab mengatakan sembahyang. Itu cerita lain, masalah korong. Itu syahid dunia akhirat. Adapun syahid akhirat saja, ialah mati dalam menjalankan tugas yang tidak berperang. Termasuklah sabar menghadapi ujian diri sendiri. Orang mati kerana wabak, penyakit taun sebagai contoh. Wabak corona pada hari ini. COVID-19. Dia menghadapi wabak ini, setelah dia berikhtiar, dia berobat, dia sabar menghadapi ujian, mati. Itu syahid akhirat. Termasuk mereka yang menjalankan tugas. Doktor, jururawat dan sebagainya, sukarelawan menjalankan tugas. Untuk melindungi orang daripada penyakit ini, wabak ini, dia mati dalam tugas dia. Itu syahid akhirat. Orang yang mati kemalangan, jalan raya dan menjalankan tugas dia. Tak nafkah. Bukan dia bunuh diri. Tidak. Mati kemalangan. Kemalangan di laut. Kebakaran dan sebagainya. Banjir. Itu masuk syahid akhirat. Termasuklah perempuan yang mati melahirkan anak. Mati dalam nifas. Itu syahid akhirat. Para ulama banyak bilang syahid akhirat ni disebut dalam kitab-kitab. Banyak sebab-sebabnya. Yang pentingnya sebab kerana dia sabar menghadapi ujian, menjalankan tugas dia, menghadapi ujian Allah Ta'ala. Itu syahid akhirat. Jenazahnya diuruskan sebagaimana biasa, iaitulah dimandi, dikapan, ditanam, disembahyang, ditanam. Urusan dunia. Di akhirat dia syahid di sisi Allah Ta'ala. Adapun syahid dunia saja ialah orang munafik. Pura-pura tunjuk Islam. Kononnya kerja untuk Islam. Niat dia bukan kerana Islam, dia musuh Islam. Pura-pura. Orang anggap dia mati syahid, syahid dunia saja. Di sisi Allah, Tuhan tak terima dia sebagai syahid. Dalam ayat yang berikut, Allah Ta'ala menyenaraikan ujian-ujian yang dihadapi oleh manusia dan perjalanan hidup ini. Dan Allah berjanji bahawa orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat-ayat banyak, antaranya ayat dalam surah Al-Ankabut. Firman Allah Ta'ala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup dia bercakap kami telah beriman? Padahal dia tidak diuji dan dicoba oleh Allah. Sesungguhnya kami Allah akan menguji orang yang beriman. Akan mencoba iman setiap orang yang beriman. Maka termaklum dalam ilmu Allah orang yang sungguh-sungguh beriman. Orang yang benar beriman dan orang yang imannya bohong. Dan ayat-ayat lain banyak lagi disebut akan diuji. Ayat yang kita baca ni disenaraikan. Padahal perlu annakum, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat.
dengan sesuatu daripada ketakutan. Diuji dengan ketakutan. Ketakutan kerana ada musuh. Sama ada musuh manusia, musuh binatang, musuh syaitan, dan berbagai musuh. Takut. Diuji dengan ketakutan. Bila diuji ketakutan, dia sabar menghadapi ketakutan ini. Dan dia berikhtiar. Bukan sabar saja, mesti berikhtiar. Disebut dalam ayat yang lain, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Dan bersedialah kamu dengan apa-apa kekuatan untuk menghadapi musuh Allah dan musuh kamu. Pasukan berkuda dan lain-lain. Soal suruh kita menyediakan kekuatan mengikut cabaran yang kita hadapi, mengikut zaman masing-masing. Mesti bersedia dengan kekuatan sekadar kemampuan kita. Jangan duduk saja bertawakal, itu tak betul. Salah, kerana Allah Ta'ala memerintah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu dengan fi'il amar, fi'il suruh. Bukan tawakal serah diri, tidak. Bersedia. Bersedia dengan persediaan. Kalau musuh perang, dengan senjata. Kalau musuh penyakit, dengan ubat. Musuh apa saja mengikut persediaan yang dilakukan. Sama ada mencegah, tak berlawan, ataupun melawan musuh itu. Sekadar kemampuan kamu. Kamu sabar dan bersedia. Setelah kamu bersedia, tiba-tiba berjaya. Bila berjaya, alhamdulillah syukur. Dapat pahala syukur. Setelah bersedia, bertawakal kepada Allah. Bukan bersedia saja, baru bertawakal pada Allah. Setelah bersedia, berikhtiar bertawakal kepada Allah. Dapat pahala tawakal pada Allah Ta'ala. Bersedia, tiba-tiba tak berjaya. Sabar. Dapat pahala sabar pula. Boleh pahala tawakal, boleh pahala syukur kalau berjaya, dan boleh pahala sabar kalau tak berjaya. Kalau mati, syahid disebut tadi. Alhamdulillah. Diuji dengan ketakutan. Walju' dan kelaparan. Dengan kelaparan. Kelaparan sama ada kita puasa, tunaikan yang wajib, tunaikan yang sunat. Ataupun dengan sebab darurat mendatang kita. Makanan tak cukup. Makanan tak sampai. Tak ada duit menyebabkan kita lapar. Berbagai-bagai ujian. Dengan sebab tak sampai makan minum. Lalu kita sabar menghadapi kelaparan itu. Boleh pahala sabar. Dalam masa yang sama berikhtiar cari makan. Setelah berikhtiar, bertawakal pada Allah Ta'ala. Boleh pahala tawakal. Kemudian dapat bersyukur pada Allah Ta'ala. Hilang lapar, bersyukur. Dapat pahala syukur pula. Bersenarai pahalanya. Bukan sabar saja. Ikhtiar, bertawakal, kemudian syukur kalau berjaya. Tak berjaya, sabar. Sabar lagi, dapat pahala sabar. Berapa kebajikan di situ? Sabar, tawakal, syukur, sabar pula. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Kurang harta benda ni dengan sebab kita membelanjakan yang wajib. Kita belanja kena nafkah anak isteri. Harta yang kita cari jadi kurang. Ataupun belanja fi sabilillah, sumbangan yang perlu diberi nak menegakkan agama Allah, nak tolong orang. Sumbangan wajib. Kurang harta kita. Ataupun kurang harta dengan kemalangan, dicuri oleh orang, ditipu oleh orang. Kurang harta. Berniaga, rugi, kurang harta. Berbagai-bagai sebab menyebabkan jadi kurang harta itu. Sebab yang wajib, sebab bencana, sebab kemalangan, sebab yang sunat dan sebagainya. Bukan sia-sia, tidak. Kurang harta kerana sia-sia, belanja tak dapat hidup, itu lain cerita. Kurang harta dengan sebab ujian yang kita hadapi kerana yang wajib, yang sunat, yang harus.
dapat pahala dalam menghadapi ujian itu, kita usaha cari lagi gati yang kurang itu, bertawakal pada Allah Ta'ala. Boleh pahala tawakal pula. Berhasil, cari ganti, syukur pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak berhasil, sabar, dapat pahala sabar pula. Wala ampus, dan berlaku kematian. Orang-orang yang kita kasih, yang kita sayang meninggal dunia. Anak kita, ibu bapa, isteri, keluarga, sahabat handai. Berlaku kematian. Kita menghadapi kematian itu dengan kesabaran. Kerana kita semua milik Allah Ta'ala. Sabar menghadapi ujian itu. Kematian. Tidak hilang fikiran, tidak hilang perhitungan. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Cobaan daripada Allah Ta'ala. Kita sabar, bila sabar dapat pahala. Wassamarat, dan kurang buah-buahan. Kita bertanam tak menjadi. Bertanam dimakan oleh binatang. Bertanam dicuri oleh orang. Bertanam boleh kita jual. Jadi kuranglah buah itu dijual. Duit dapat, pahala dapat. Ataupun binatang mungkin makan, duit tak dapat, hilang saja. Dapat pahala. Dicuri oleh orang, duit tak dapat. Kurang buah-buahan. Dapat pahala. Kita sabar. Bukan bermakna kita bercocok tanam tak buat pagar. Tak jaga daripada musuh. Itu salah. Itu makna kita nak memperhambakan Allah Ta'ala. Makna tawakal ni kita berikhtiar. Berikhtiar, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Boleh pahala tawakal. Setelah kita jaga, tanaman kita selamat. Syukur, boleh pahala syukur. Tiba-tiba, tanaman kita hilang. Kita sabar menghadapi kehilangan itu. Hilang pula kerana kita jual. Beri kemudahan kepada orang. Fardu kifayah. Boleh pahala pula. Bertalu-talu pahalanya. Ini faedah jadi orang Islam, jadi orang beriman. Wabasyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila menghadapi ujian, mereka sabar menghadapi ujian itu. Ditafsirkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang berikut. Disebut oleh ulama tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran ditafsirkan oleh Quran sendiri. Ada ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Ditafsir oleh ulama-ulama sahabat, ulama tabi'in, dan ulama yang kemudian. Mengikut bahasa Arab yang betul. Bukan tafsir rambang. Mengikut bahasa Arab yang betul. Di sini Quran menafsirkan Quran. Berilah berita gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara sifat orang yang sabar itu ialah mereka yang berkata apabila ditimpa musibah, mereka berkata, mereka mengucap dengan lidah mereka. Musibat, sama ada musibat hilang harta benda, musibat kematian, musibat penyakit dan seumpamanya. Semua musibat. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu bila mati dia sebut ayat ni. Sebenarnya sebarang musibat dia sebut ayat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik bagi Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Kita kena sedar bahawa diri kita ni milik Allah Ta'ala. Harta kita Allah Ta'ala beri. Diri kita Allah Ta'ala ciptakan, bukan ibu bapa yang cipta kita. Ada orang kahwin tak boleh anak, mandul dan sebagainya. Menandakan itu pemberian Allah. Kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan jasad kita dengan nikmat-nikmat yang banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak kira nikmat Allah, tak terhitung banyaknya nikmat Allah itu. Banyak dijadikan kita
ada nyawa, ada akal, boleh melihat, boleh bercakap, boleh merasa, boleh makan, boleh minum. Nikmat pakaian, nikmat kenderaan, nikmat tempat tinggal, nikmat boleh keluarga, nikmat ada kawan yang baik. Banyak nikmatnya. Penuh keliling kita nikmat Allah Ta'ala. Semua nikmat itu adalah pemberian Allah, milik Allah Ta'ala. Ahli sains tak mampu nak buat beras sebiji, gandum sebiji. Kalau ada duit saja, beras tak ada, gandum tak ada, jagung tak ada, makanan tak ada. Nak makan ke darah duit, nak telan duit, tidak. Mesti kita beli barang-barang itu. Semua barang itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat rezeki kita tu. Allah Ta'ala beri rezeki kita. Kalau Allah tentukan rezeki kita, walaupun beras daripada Thailand, gandum daripada Afrika, daripada China, dari mana datang kepada kita dengan izin Allah Ta'ala. Dengan apa cara sekalipun. Kalau tak jadi rezeki kita, kita makan-makan, muntah balik, keluar balik. Tak jadi rezeki. Menandakan semuanya adalah milik Allah. Allah Ta'ala beri kepada kita. Diri kita, semua nikmat itu pemberian Allah. Dan sebab itu kita sebut, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik bagi Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami dikembalikan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu sahaja, padahal kamu tidak dipanggil balik kepada kami? Allah Ta'ala janji ada hari kiamat. Selepas mati, dikembalikan kepada Allah Ta'ala untuk dihisap segala amalan kita, kepercayaan kita di atas dunia ini. Firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur, kamu ingkar, kamu melawan Allah, padahal kamu dahulu tiada, amwat, tak ada. Kemudian Allah mengadakan kamu, menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu. Berlaku hari kiamat, dihidupkan semula. Dan kepadanya kamu dikembalikan, dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk dibicarakan pada hari kiamat di mahkamah yang sangat adil. Ada catatan, ada saksi, saksi tubuh badan kita sendiri, saksi malaikat, dan saksi makhluk-makhluk yang lain. Hebat mahkamah Allah Ta'ala ni. Kita dipanggil balik oleh Allah Ta'ala. Bila kita ditimpa musibat, kita sebut kita ni milik Allah dan kita balik pada Allah Ta'ala. Barang siapa yang begini sifatnya bila menghadapi ujian, dia sabar, dia sedar, dia insaf, dia ni milik Allah dan balik pada Allah Ta'ala. Dia tak marah pada Allah Ta'ala. Kalau senang dia bersyukur, kalau susah dia bersabar. Mendapat kelebihan yang sangat banyak, yang sangat besar. Disebut ulaika alaihim, mereka itu ialah orang yang diberi ke atas mereka salawatun min rabbihim wa rahmah, selawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Selawat ini mengikut Al-Imam Al-Mardi. Kalau selawat daripada Allah, rahmat. Selawat daripada malaikat, istighfar. Selawat daripada sesama manusia, doa, kebaikan. Mana selawat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Dan rahmat, disebut rahmat pula. Makna rahmat yang banyak daripada Allah. Rahmat dunia dan rahmat akhirat. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, dapat hidayah. Hidayah ni perkara yang sangat penting. Pentingnya hidayah ni sehingga kita minta tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan yang benar, jalan Islam. Tiap-tiap rakaat kita minta hidayah. Pentingnya hidayah ni diulang tiap-tiap rakaat sembahyang, termasuk sembahyang jenazah.
Antara cara dapat hidayah itu ialah kita tahan menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Seperti yang disebut tadi. Bila kita dapat melaksanakan itu semua, menandakan kita mendapat hidayah daripada Allah, mendapat rahmat, dapatkan yang besar daripada Allah Ta'ala. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kelebihan itu. Dan marilah sama-sama kita akhiri dengan berdoa pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa bismikal a'zam. Ya Allah, ya Tuhan kami minta dengan nama-nama-Mu yang terbaik dan kalimah yang besar yang Engkau kurniakan. Allahumma arhamna bi rahmatik. Wahai Tuhan, rahmatlah dengan rahmat-Mu. Allahumma ja'alna syakirin wa ja'alna sabirin. Jadikan kami orang-orang yang syukur dan orang-orang yang sabar. Allahumma sibna bi imanina. Tetaplah kami dengan iman kami. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya'. Dan hendaklah kami, selamat kami daripada bala bencana, wabak, penyakit dan segala kekejian. Allahumma aminna fi awtanina. Dan amankanlah kami dalam tanah air kami. Allahumma ighfir lana bima fa'ala as-sufaha'u minna. Dan ampunilah kami dengan tingkah laku orang-orang yang bodoh, orang yang tak bijak kalangan kami, yang buat macam-macam. Ampunlah kami. Rabbana ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, dan gabungkan kami, kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.